Mula diperkenalkan pada tahun 2006, Hospital Mesra Indah HMI di Malaysia merupakan satu program penerapan dan penghayatan nilai-nilai Islam di hospital, merangkumi pengurusan ibadah pesakit, penghayatan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan tugas harian dan khidmat nasihat kerohanian. HMI bertujuan memastikan pesakit Muslim dan waris menerima bimbingan yang betul dalam melaksanakan ibadah serta amalan keagamaan. Selain itu, anggota hospital akan turut mendapat latihan dan pendedahan asas mengenai fiqh ibadah serta nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Rohaizat Yon, ketika ini hampir 60% daripada 149 hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melaksanakan program HMI. Sekretariat Hospital Mesra Ibadah KKM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bertanggungjawab melakukan audit dan penilaian ketat sebelum memberi kelulusan dan sijil pengiktirafan kepada sesebuah hospital. Pengiktirafan itu meliputi kehendak standard dan komitmen hospital terhadap pendekatan perubatan secara holistik yang memenuhi keperluan spiritual pesakit dengan lebih komprehensif. Persijilan kita beri dan kita ada 6 kriteria utamalah untuk persijilan tersebut. Dan kita harapkan dengan ini pesakit-pesakit di samping mendapatkan rawatan, mereka dapat menunaikan keperluan-keperluan syarak lah dari segi ibadah dan sebagainya. Dan juga membantu dalam masalah ketenangan hati, spiritual. Datuk Dr. Rohaizat ditemui media pada majlis penganugerahan Hospital Mesra Ibadah kepada 3 hospital, iaitu Hospital Shah Alam di Selangor, Hospital Tawau dan Hospital Kunak di Sabah. KKM berhasrat untuk menambahkan bilangan HMI yang disijilkan secara berfasa pada masa hadapan dengan sasaran 10 buah hospital setiap tahun. Antara komponen HMI adalah pegawai agama dan anggota kesihatan, latihan, persekitaran mesra ibadah, hak pesakit dan persendirian yakni sulit serta peralatan dan kemudahan untuk ibadah. Menerusi HMI, hospital menyediakan infrastruktur dan peralatan yang memudahkan pesakit dan pegawai hospital beribadah seperti surau, arah kiblat, telekong, sejadah, Quran, tasbih, spray air sembahyang dan debu tayamum. Program ini juga memastikan bilik pesakit perempuan dan pesakit lelaki diasingkan. Fotografi kreatif yang dihasilkan anak muda berasal dari Perlis, Dini Aiman Suhaizar, 21 tahun, berjaya mengharumkan nama negeri Perlis dan Malaysia. Pengembaran pemandangan di Kampung Sahabat, Padang Besar dengan mesej Humanity Turns a Photo into a Story pertengahan tahun lalu kini tular di seluruh dunia. Dini dihubungi Ibu Pejabat Apple, syarikat teknologi terkemuka dunia dari Amerika Syarikat, melalui email pada 26 November 2019 bagi mendapat kebenaran mengulang tayang repost dalam Instagram rasmi Apple. Sehingga kini, gambar yang diterbitkan berjaya mendapat lebih 300,000 like dan menaikkan jumlah pengikut Apple sebanyak 21 juta di seluruh dunia. Fotografi berkenaan turut menarik perhatian Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail, yang berkenan mengurniakan penghargaan kepada Dini Aiman menerusi Yayasan Tuanku Said Putra YTSP. Surat penghargaan diserahkan Puteri Sharifah Farah Adriana Jamulail yang juga anakanda kedua Raja Muda Perlis di Kangar. Dini Aiman juga menerima sijil dan wang tunai berjumlah RM2,000. Menurut Setiausaha Kehormat YTSP, Datuk Johari Muhammad Darus, penganugerahan itu sebagai motivasi kepada golongan muda lain untuk bergiat aktif dan meningkatkan kreativiti dalam bidang masing-masing sehingga mampu mengharumkan nama negeri dan negara. Datuk Johari berkata, melalui fotografi ini, ia secara tidak langsung telah mengangkat negeri Perlis ke peringkat antarabangsa.
Minat Dini dalam seni fotografi menggunakan telefon pintar bermula sejak berusia 13 tahun dan mengambil inisiatif sendiri meneroka selok-belok mengambil gambar. Saya dapat ilham daripada fotografer-fotografer di seluruh dunia lah, sebab di Instagram dia orang akan post gambar dan itu yang kami refer gambar tu dan kami akan cuba untuk menghasilkan gambar macam itulah. Menurut beliau, hasil gambar seakan-akan lukisan kanvas itu memukau mata masyarakat dunia berdasarkan imajinasi interaksi hubungan manusia dan alam semula jadi yang saling melengkapi. Dini Aiman sedang melanjutkan pelajaran di tahun 1 dalam bidang pengurusan industri kreatif di Universiti Utara Malaysia UUM. Setelah lebih dari 2 bulan tidak dapat menunaikan sembahyang Jumaat di masjid-masjid setelah meletuskan COVID-19, umat Islam di beberapa negeri telah dibenarkan untuk melakukan sembahyang berjemaah mulai minggu lalu. Namun untuk fasa pertama, hanya sebilangan individu yang terpilih yang dibenarkan untuk menunaikan sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah lain di masjid dan balai-balai ibadat di kawasan masing-masing. Buat masa ini, masjid dan balai-balai ibadat akan ditutup untuk umum. Menteri Besar Malaysia di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, masjid dan balai ibadat terpilih di zon hijau COVID-19 di wilayah persekutuan akan dibenarkan mengadakan solat Jumaat dan solat berjemaah lain seperti tarawih dan solat Aidilfitri secara berperingkat dan terhad antara 3 hingga 30 orang tidak termasuk imam. Beberapa negeri di Malaysia juga membenarkan sembahyang Jumaat diadakan di masjid-masjid. Perlis membenarkan sembahyang berjemaah dilaksanakan, tetapi hanya terhad kepada anggota jawatankuasa masjid sahaja. Manakala di Selangor, Perak dan Johor, pihak berkuasa membenarkan jumlah jemaah tidak melebihi 12 orang termasuk ahli jawatankuasa imam dan masjid. Di Negeri Sembilan, hanya beberapa masjid dan surau dibenarkan mengadakan sembahyang Jumaat dengan bilangan jemaah yang terhad antara 4 dan 12 orang. Sementara itu, Kerajaan Melaka telah memutuskan untuk membenarkan sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah yang lain diadakan dari 29 Mei dan seterusnya yang terhad kepada 40 jemaah sahaja. Jumaat kita pada hari ini berpandukan kepada fatwa yang dikeluarkan, iaitu mengikut pandangan qaul qadim daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan 4 orang sudah memadai untuk mendirikan Jumaat, dan kita juga turut mengambil kira pandangan daripada mazhab Maliki yang mengatakan 12 orang. Jadi pada hari ini solat Jumaat kita lebih kurang 11 orang, ya. Jadi mana tidak sampai 12 dan tidak kurang daripada 4. Alhamdulillah, kita bersyukurlah sangat-sangat pada hari ini. Setelah lama kita tidak menjalankan fardu ain ni, maka pada hari ini kita dapat. Jemaah mesti menjalani pemeriksaan suhu badan dan mengisi borang maklumat peribadi. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat CMCO pada 4 Mei lalu, Malaysia terus mencatatkan 2 digit kes COVID-19 baru dengan bilangan harian terendah dalam 2 bulan telah dilaporkan pada 12 Mei dan pada 16 Mei. Krabi merancang untuk memulihkan sumber semula jadi dan membuka kembali lokasi pelancongannya setelah berakhirnya wabak COVID-19. Pada Selasa lalu, pentadbiran wilayah di wilayah selatan Thailand telah mengadakan pertemuan dengan sektor-sektor swasta, organisasi berkaitan pelancongan dan agensi awam tempatan. Sejak Mac, semua tarikan laut di Krabi telah ditutup berikutan wabak COVID-19. Gubernur Krabi Kiti Budi Prawit mengatakan perbincangan itu
adalah mengenai penilaian semula dan pemulihan tempat-tempat pelancongan sebagai persiapan untuk persekitaran pelancongan selepas COVID-19. Tambah perawit lagi, langkah pencegahan dan keselamatan penyakit baru akan dikenakan ketika musim pelancongan akan datang. Di Teluk Thailand, sepasukan penyelam telah melakukan pemeriksaan di lokasi menyelam di sekitar Pulau Koh Tao. Semasa penyelam mereka telah melihat ikan paus besar berukuran panjang 15 meter. Pantai dan tapak biologi laut di Thailand telah ditutup untuk pelancong. Belum ada tarikh yang ditetapkan untuk pembukaan semula. Beberapa tarikan popular di tepi pantai seperti di Pattaya akan tetap ditutup sekurang-kurangnya hingga akhir Mei. Seorang lelaki yang tinggal di wilayah kampung Chanang di Kemboja membawa teknik dari Malaysia untuk mempraktikannya di kampung halamannya. Teknik tersebut ialah membuat fabrikasi kain pencelup dengan simen. Menurut beliau, semasa bekerja di Malaysia, beliau telah meneroka banyak tempat dan memperolehi pelbagai pengetahuan. Selain itu, beliau juga telah dilatih dalam kemahiran hiasan pasu yang bukan hanya dibuat dari pewarna simen tetapi dapat menghasilkan berbagai jenis pasu. Namun beliau hanya membuat pasu tersebut berdasarkan permintaan pasaran. Sebilangan besar pelanggan adalah mereka yang melintasi wilayah Changnang atau pembelian secara borong atau runcit. Namun dia juga menggesa mereka yang datang ke kawasan berkenaan untuk terus menyokong pekerjaannya dan juga pekerjaan orang-orang di wilayah tersebut. Puluhan rumah di Kediri ditenggelami air akibat hujan lebat dan menyebabkan empangan sungai Bendo Krosok pecah. Banjir tersebut telah menyebabkan 37 buah rumah di perumahan perkampungan wilayah Kediri rosak ditenggelami air sungai. Pasukan Kecemasan Indonesia dalam keadaan bersiap sedia di beberapa lokasi dan untuk melakukan proses pemindahan jika keadaan air semakin tinggi. Hujan lebat telah membuat tebing sungai Bendo pecah, menyebabkan air sungai segera menenggelamkan kawasan perumahan dengan paras air sekitar 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Ketua Polis Kendiri, Miko Indrayana, menyatakan banjir bermula ketika hujan lebat turun selama 2 jam dan membuat tebing sungai Bendo pecah, menyebabkan air sungai segera menenggelamkan kawasan perumahan dengan paras air sekitar 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, untuk menyelesaikan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam pengeluaran dan ekspor lada,
adalah perlu melakukan pengembangan rantai bekalan lada yang berlanjutan dan kepelbagaiannya untuk memenuhi pasaran berkualiti tinggi. Berikut adalah kisah petani di Jialai yang memproses rempah lada merah untuk diekspor ke Eropah, yang mana akan menjadi pengalaman bagi banyak perniagaan dan juga petani yang mencari pasaran. Dengan sabar menunggu lada hingga 80% matang untuk menuai dan mengikuti proses pengeluaran lada organik, Son telah berjaya menuai lada merah yang matang sebagai bahan mentah untuk diproses. Beliau mengusahakan penyelidikannya sendiri dan memperbaiki dan berjaya memasang pengering lada inframerah untuk menghasilkan produk lada yang mengekalkan warna merah semula jadi dan aroma lada masak. Menurut Son, mekanisme peranti yang beliau gunakan adalah sangat mudah. Beliau menggunakan panas dari cahaya inframerah untuk mengekalkan warna dan rasa lada. Dan sejak beliau mencipta pengering berkenaan, beliau dapat menghasilkan lada merah dalam jumlah yang besar-besar. Pada tahun 2018, Son juga menjalin hubungan dengan rakan kongsi di Perancis untuk mengekspor produk lada merah ke negara asing dengan harga jual lebih tinggi daripada harga pasaran. Son menjelaskan pada tahun lalu, beliau mengekspor lada merah ke Perancis dan ia merupakan pasaran yang sangat rumit dan teliti. Setelah lulus ujian, beliau memerlukan 3 bulan untuk menjual produk-produk ladanya di sana. Produk lada tersebut telah meningkat berkali-kali berbanding produk yang dihasilkan dengan cara tradisional. Apabila kualiti terjamin, pasangan niaga timbul dengan sendiri. Menurut Hong, daerah berkenaan juga menyokong Son dengan pelbagai cara agar beliau dapat terus mengembangkan lada. Pada masa yang sama, tambah Hong, mereka juga menggerakkan para pengeluar yang lain untuk bergabung dengan Son dalam menghasilkan sejumlah besar lada merah untuk memenuhi keperluan perusahaan dalam dan luar negeri. Dengan menumpukan pada peningkatan kualiti, Tran Quang Son masih mencari pasaran untuk lada merahnya melalui saluran dalam talian. Ini merupakan dorongan besar bagi para petani di wilayah tengah Vietnam untuk melakukan lebih banyak usaha untuk mengatasi kesulitan dan mempertahankan produksi yang berkelanjutan. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seniman seramik terbaik Bobat mengikuti Raja Lai Chong Wan dalam perjalanan ke Thang Long membawa bersama seni tembikar Bobat, dan selama bertahun-tahun seni berkenaan telah hilang. Tetapi bengkel tembikar atau pasu besar telah diwujudkan wilayah Ninh Binh dengan puluhan tenaga mahir membuat produk seramik dengan cara tradisional untuk menghidupkan semula seni yang pernah dilupakan. Pemuda Vietnam bernama Pham Van Vang telah menghidupkan kembali seni berkenaan. Menurut Pham Van Vang, tembikar Bobat adalah kaya dengan sejarah dan nilai budaya, sebab itulah beliau mahu memulihkan seni berkenaan. Setelah hampir 20 tahun belajar dan mencipta perniagaannya sendiri, perjalanan seniman ini telah mendorong banyak orang muda di Yen Mo untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Dia telah memberikan ilham terutama golongan muda untuk menghidupkan kembali kehidupan tradisional ini. Lee Thi Toy menyatakan beliau sangat bangga dengan usaha Wang. Beliau mempunyai azam dan tekad untuk memulihkan kraf tangan tempatan. Tembikar Bobat telah tersedia di bandar Ho Chi Minh dan Hanoi dan telah banyak diekspor ke Jepun. Setiap produk yang dihasilkan tidak hanya disukai kerana warnanya yang putih, kejernihan dan ketahanannya yang murni, tetapi juga dari segi nilai promosi yang hebat. Setiap corak yang dilukis dengan tangan diilhamkan oleh keindahan ibu kota kuno. Menurut Pan Chong, dengan menggunakan corak yang popular dari zaman kuno, artis-artis tembikar telah memberikan sumbangan penting untuk membuat produk budaya dan juga produk pelancongan. Ini telah membantu mempromosikan Ninh Binh kepada pengunjung domestik dan antarabangsa.